Sejahtera Malaysia, selamat petang sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Aku rasa ada sedikit hangat, aku buka dulu bajunya supaya boleh dipromosi tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, baju ini sudah diorder, ada lebih kurang 3,000 order sekarang yang saya terima melalui Twitter. Jadi saya pula nak buat satu lagi eksperimen. Kalau ini digabung dengan baju tadi ini, apa jadinya? Okey, so kamu boleh komen. Tak apa, komen buruk-buruk pun tak apa, tak kisahlah. Yang penting saya nak promosi. Okey. Kata nak cari makan, habis nak cari apa? Takkan nak cari gaduh pula. Aku memang nak cari makan apa. Okey, so beginilah jadinya. Buka, dapat begitu. Okey, so kalau mau beli baju boleh, mau beli kain saja pun boleh. Sila PM sila inbox saya di dalam Twitter @thetwin.tv. The Twin sambung, TV jarang. Okey, The Twin TV. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada kamu yang sentiasa bersama-sama dengan channel ini. Kita akan bawakan berita-berita yang sahih sahaja. Berita tak sahih tak boleh. Berita yang tak sahih tapi sudah dikeluarkan di mahkamah atau di mana tak tahu. Okey. Dan setiap kali ada penafian dan sebagainya, kita bacakan semula penafiannya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Terbaru tentang 1MDB yang mengejutkan seluruh Malaysia. Rupa-rupanya, pengurusan 1MDB tidak mahu transaksi diketahui oleh lembaga pengarah. What? The fish. Pengurusan 1MDB tidak mahu transaksi diketahui oleh lembaga pengarah. Tuan-tuan dan puan-puan, di artikel ini dikeluarkan di hmetro.com.my. Okey. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi pada hari ini diberitahu pihak pengurusan 1MDB atau One Malaysia Development Berhad tidak mendapatkan persetujuan daripada Datuk Seri Najib Tun Razak dalam keputusan berhubung usaha sama di antara apa ni, tiba-tiba hilang pula aku punya artikel ni. Kena delete ke apa ni? Takkan mereka delete pula tapi tajuknya sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan, ada keluar balik. Tak ada lagi. Pada prosedur berhubung usaha sama antara Syarikat Pelaburan Strategik negara itu dengan Petro Saudi International Limited Ltd PSI. Pada prosiding pada hari ini, bekas pengarah bukan eksekutif 1MDB iaitu Tan Sri Ismi Ismail bersetuju dengan cadangan daripada Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah yang mewakili Najib bahawa pengurusan 1MDB mengelak daripada memaklumkan Najib selaku pemegang saham tunggal 1MDB mengenai keputusan berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan, keputusan itu membabitkan penukaran pelaburan dalam usaha sama itu kepada Nota Islamik Murabahah yang dikatakan bernilai sebanyak 2.3 bilion US dollar. Wow, banyak ni. Nak marah susah. Menurut artikel 117 Memorandum dan artikel Persatuan 1MDB, setiap keputusan penting syarikat perlu mendapatkan arahan dan kelulusan daripada Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. ISMI bersetuju dengan cadangan Muhammad Syafiq bahawa pengurusan 1MDB tidak menasihati ahli lembaga pengarah BOD untuk mendapatkan persetujuan Najib mengenai keputusan berkenaan. ISMI juga turut bersetuju dengan cadangan peguam itu bahawa bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB iaitu Datuk Sarol Azal Ibrahim Halmi tidak memaklumkan BOD mengenai keperluan untuk mendapatkan persetujuan daripada Perdana Menteri Najib Razak. Habislah kali ini. Memang sekarang dah jadi habislah. Muhammad Syafiq menyoal balas saksi pendakwaan ke-13 itu berhubung penukaran saham 1MDB kepada Nota Murabahah bagi usaha sama dengan PSI. Apabila ditanya oleh peguam sama ada Najib memainkan peranan dalam penukaran saham berkenaan, saksi berkata berdasarkan dokumen resolusi pekeliling pengarah
Tidak. Muhammad Syafiee mencadangkan bahawa BOD sudah pasti melenting jika tahu mengenai perkara itu yang dijawab. Itu yang dijawab oleh Ismi. Mungkin. Ismi berkata beliau hanya mengetahui kini bahawa banyak kali nota murabaha itu ditukar kepada equity dan sebaliknya yang bertujuan supaya ia tidak diketahui oleh BOD dan diteliti oleh auditor. Katanya, perkara itu sudah semestinya dibangkitkan oleh BOD jika mereka tahu mengenainya. Dalam perbicaraan sebelum ini, mahkamah diberitahu 1MDB telah membayar sebanyak $1 bilion pada 2009 bagi 40% kepentingan dalam usaha sama, manakala Petro Saudi memegang kepentingan selebihnya sebanyak 60%, di mana dana itu kemudian ditukarkan kepada nota murabaha. 1MDB kemudian telah membayar sebanyak $830 juta di antara tahun 2010 dan 2011 bagi tujuan yang sama, dan pada tahun 2012 nota murabaha itu dikatakan bernilai $2.2 bilion. Ismi memberi keterangan terhadap Najib, 68 tahun, yang menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit Malaysia daripada dana 1MDB dan 21 lagi pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, sementara itu Muhammad Syafiee menyoal saksi mengenai laporan kewangan 1MDB bagi tahun 2013 yang sepatutnya dimuktamadkan oleh firma audit KPMG, tetapi tidak dapat berbuat demikian walaupun selepas setahun bertemu dengan syarikat pelaburan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, menjawab persoalan itu, Ismi berkata ia disebabkan KPMG tidak berpuas hati dengan dokumen dan jawapan yang diberikan oleh pengurusan 1MDB mengenai pelaburan 1MDB dalam Brazen Sky Ltd, iaitu sebuah syarikat yang diperbadankan di British Virgin Islands oleh ahli perniagaan dalam buruan, iaitu Loh Teck Jo atau dikenali sebagai Jolo. Tuan-tuan dan puan-puan, Ismi berkata pada ketika itu beliau meminta satu mesyuarat diadakan oleh pengurusan 1MDB semata-mata untuk memaklumkan lembaga pengarah mengenai dokumen dan butiran yang diminta oleh KPMG mengenai isu pelaburan Brazen Sky, kerana KPMG menimbulkan syak wasangka terhadap aset asas pelaburan. Tuan-tuan dan puan-puan, Ismi bersetuju dengan cadangan Muhammad Syafiee bahawa sepanjang proses itu Najib tidak menghalang audit 1MDB oleh KPMG. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sekora bersambung esok. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Okey. So, beginilah bajunya. Kalau kamu minat, jangan lupa PM saya, inbox saya di dalam Twitter. Sama ada beli bajunya atau beli kainnya, boleh disediakan. Semua boleh dirunding dengan harga yang istimewa. Terima kasih untuk yang sudah order. Semoga kamu diberkati dan semoga kamu suka dengan kainnya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.